wabarakatuh. Semua sihat? Baik, kita jumpa lagi hari ni. Cikgu cuba rakaman video cara yang kedua. Kamu boleh nampak muka cikgu juga dan jumpa nampak bahan-bahan yang kita akan gunakan sepanjang perbincangan kita pada hari ini. Baik, kamu ingat tak 2 hari lepas, kalau tak salah saya ada bagi satu latihan dalam Google Classroom, iaitu saya minta kamu semua buat kerangka karangan. Okey, kerangka karangan maksudnya kerangka dengan rangka ni ada dua. Rangka tu yang ringkas, macam kamu buat dalam peta buih, kamu tulis ada pendahuluan sikit, isi satu apa, isi dua apa, isi tiga apa, macam tu. Kalau kerangka ni dia lebih detail, macam pendahuluan kamu tulis apa. Macam isi satu, katalah kamu pilih isi satu, tajuk dia kata kamu pilih macam isi satu, kamu pilih tajuk dia bermain. Jadi kamu uraian dia sikit kamu tambah menyihatkan badan. Tu maksudnya ada isi sampingan ataupun huraian, itu yang dipanggil kerangka. Cuma kita nak menulis karangan, bila dah ada kerangka ni lebih mudah. Cuma kita nak tambah ayat, kita nak tambah isi kata apa, penanda wacana ke, kata hubung ke, kata-kata yang lebih sedap. Jadi kerangka ni dia hampir lengkap sesuatu karangan tu. Baik, tajuk yang saya bagi hari tu ialah tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menceritakan tentang aktiviti-aktiviti yang kamu dan keluarga lakukan di rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan PKP. Jadi hari ini kamu akan menulis satu karangan dalam format surat kiriman tidak rasmi kepada rakan kamu, nak menceritakan apa aktiviti yang kamu dan keluarga lakukan sepanjang tempoh PKP. Maksudnya kamu berada di rumah lah. Tak adalah logiknya kamu pergi bercuti ke, pergi orang kata bermain di taman, tak boleh. Sebab tempoh pergerakan PKP. Cikgu nak kamu kreatif. Adakah sepanjang PKP tu kamu tulis surat kat kawan kamu, kamu asyik cerita, kamu makan, kamu tidur, kamu bermain game, itu saja? Tak nak. Kita nak bagi ada, orang kata, aktiviti kita lakukan tu mendatangkan faedah kepada diri kita sendiri. Okey. Hari tu cikgu dah bagi bentuk kerangka tu, pendahuluan. Okey, pendahuluan untuk surat ni, kamu macam kita pergi rumah orang lah. Bila kita pergi rumah orang, kita kena bagi salam. Bila orang tu jemput masuk, baru boleh masuk. Macam tu juga surat. Bila pendahuluan dia ialah kata penghadapan, menemui siapa, macam tu. Isi satu barulah kamu masuk kepada bertanya khabar, apa khabar. Itu dah masuk isi bila surat, apa khabar tu. Isi yang kedua, kita nak pergi rumah orang, kita beritahu sebab saya datang ni ada hajat. Macam itulah surat. Tujuan saya menulis surat ni adalah untuk bercerita tentang apa. Barulah masuk isi ketiga, aktiviti yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey. Dalam yang saya bagi hari tu ada ramai orang jawab, terus isi pendahuluan ni terus kepada dia membantu ibu. Isi yang kedua ni terus membaca buku. Betul kamu bagi isi tu, tapi isi semata-mata saya nak, sebab saya dah buat siap-siap dah. Pendahuluan tu apa, isi satu apa, isi dua apa. Jadi macam kita kata, bila buat karangan, pendahuluan penutup ni dia tak ada markah khas. Tapi berapa kali cikgu tekan, dia tak ada markah khas, tapi dia kena dituliskan. Bila tak tulis, kamu macam saya katalah, kita macam kita terus pergi rumah orang tu, kita terus masuk. Orang kata tak sopan lah. Macam tu juga suratnya. Kalau karangan biasa pun kena bagi intro dulu. Apa ni? Kadang-kadang orang terpikat kerana pendahuluan ni, orang teringin nak baca karangan kita.
Sebenarnya kita buat karangan bukan pandai mana pun, tapi kerana pendahuluan kita cantik, orang nak baca karangan kita. Baik. Jadi kamu semua tahu hari ni kita nak buat surat. Okey. Cikgu pernah tunjuk kat kamu satu slide surat tu. Okey, untuk ni surat apa? Kiriman surat kiriman tidak rasmi. Okey. Alamat dia di sebelah kanan semua. Okey, lepas alamat, tarikh. Lepas tu kata penghadapan ni yang cikgu kata tadi, pendahuluan menemui siapa. Kawan kita dia ada di mana, cukup. Lepas tu kita panggil kata panggilan kepada dia. Kalau dia perempuan, saudari. Kalau lelaki, saudara. Masuk isi pertama, tulis apa khabar. Isi yang kedua, tujuan hantar surat. Isi yang ketiga, perenggan-perenggan yang lain ni cerita tentang berkaitan surat tersebut. Penutup saya tulis sampai di sini dahulu apa benda, dan sekian, terima kasih. Tanda tangan juga sebelah kanan. Nampak tu? Jadi ini bentuk format yang saya selalu cerita kat kamu. Saya guna MATS. MATS tu ada di sini lah. MATS. MATS. Boleh jelas? Okey, ini satu bentuk lagi. Kamu boleh tengok format ni dalam kamu punya modul muka surat 64. Cikgu dah buat, tolong tunjuk kat kamu sampai lengkap macam mana format. Okey, cikgu dah buat. Nombor baris pertama alamat, kamu tengok cikgu buat nombor rumah dengan lorong. Baris kedua taman, baris ketiga postcode dengan bandar, baris keempat negeri. Jadi nampak 4 baris ni lengkap saja ada. Jadi postman pun tak tercari-cari alamat yang lengkap. Dan bawah pada tu ialah tarikh. Cikgu buat A, alamat pengirim. Alamat pengirim maksudnya alamat orang yang menghantar surat. B ialah tarikh. C ni ialah pendahuluan atau kata penghadapan. Perlu ada ni, menemui ni cikgu kata. Okey, D ni ialah kata panggilan, ikut kesesuaian. Kalau hantar kat kakak kita, ke kanda. Kalau kita duduk asrama, hantar kepada ibu bapa kita, ayahanda dan bunda. Kalau nenek kita, nenda. Tak ada datuk nda. Kalau lelaki pun nenda, perempuan pun nenda. Jangan duk pergi kata datuk nda. Okey, seterusnya masuk dah kepada bahagian isi. Apa khabar? Okey, lepas tu tujuan surat. Lepas tu sambunglah cerita ni, sambung cerita berdasarkan tajuk yang diberi. Okey, dan penutup sampai. Lepas tu sekian, terima kasih. Yang benar siapa yang menulis surat, tanda tangan, tulis nama penuh di sini. Okey, lepas tu cikgu bagi ni petunjuk ni. Macam ni. Okey, juga ini ada dalam modul muka surat 65. Jadi sekejap lagi nak buat surat, jangan lupa buka modul dulu, buat ikut urutan macam bentuk cikgu buat ni. Okey, tak ada masalah. Sekarang kita akan bincang isi karangan kamu. Okey, isi karangan kamu tadi yang bertajuk apa? Yang kita buat tadi iaitu, okey, tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menceritakan tentang aktiviti yang kamu dan keluarga kamu lakukan di rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan PKP. Ada orang buat kat saya, okey, dia buat macam mana untuk aktiviti yang dilakukan. Betul, saya tak cakap salah, tapi susah nak bagi markah sebab isi tanpa huraian. Dia buat macam ni, dia kata okey, semasa PKP ni saya melakukan pelbagai aktiviti. Antaranya ialah membantu ibu di rumah, membantu ayah. Lepas tu dia kata membaca buku. Lepas tu belajar secara online. Semua ditulis begitu, koma-koma sahaja tanpa ada huraian. Jadi sukarlah. Jadi di sini cikgu akan tunjuk kepada kamu. Jadi kamu mula dengan pendahuluan menemui siapa.
Okey, menemui sahabatku Siti yang kini berada di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Cukup. Okey, masuk isi 1 ialah sebelum isi 1 kamu ada kata panggilan kan, saudara-saudari. Okey, isi M dah menemui dah. Sekarang A, isi 1 ni A. A ialah apa khabar? Apa khabar saudari di sana? Tanda soal. Saya dan keluarga di sini sihat sejahtera. Cukup untuk apa khabar. Lepas tu bagi tahulah tujuan. Untuk tujuan kamu kena kaitkan di sinilah menceritakan tentang aktiviti. Okey. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk bercerita tentang aktiviti-aktiviti yang saya dan keluarga lakukan sepanjang tempoh PKP. Lepas tu buatlah huraian. Semua tahu sekarang PKP kita ni dah masuk ke fasa 4 yang bermula dari 18 Mac dan dijangka berakhir untuk fasa 4 ni ialah 12 hari bulan Mei nanti. Okey, jadi semua orang diminta mematuhi arahan PKP iaitu mengawal ataupun mengurangkan pergerakan. Jadi kawalan pergerakan kita tu tak boleh suka-suka hati seperti sebelum ni. Jadi kita kena terhad, kita nak kena keluar tu untuk urusan penting saja, nak beli makanan, sebab perubatan, itu je, nak pergi ziarah ke orang adik-beradik ke, semua tak boleh. Nak pergi bercuti ke, nak bersenam kat taman ke, semua tak boleh. Okey, baik. Sekarang kamu atur. Bila kamu dah tahu semua dah yang depan tadi selamat dah, orang kata dah tulis elok dah. Sekarang untuk isi yang ketiga ni dah masuk kepada aktiviti yang kamu nak ceritakan sepanjang tempoh pergerakan tu. Kamu pilih satu. Contohnya aktiviti pertama ialah membantu ibu bapa. Jadi apa isi dia bila membantu ibu bapa itu isi utama. Isi sampingan dia ialah seperti buat apa membantu ibu bapa. Contoh mengemas rumah. Lepas tu memasak. Lepas tu apa lagi? Berkebun. Berkebun pun bukanlah berkebun kat kebun jauh. Macam setengah orang masa PKP ni dia buat satu ruang dekat tepi rumah dia atau belakang rumah dia tu, satu ruang untuk bercucuk tanam. Jadi dia berkebun dengan ayah dia. Kurang-kurang ada aktiviti yang dilakukan. Itu isi sampingan. Jadi huraian dia bila kamu kata isi pertama tadi membantu ibu bapa. Huraian dia kamu kata menolong buat apa. Jadi huraian seterusnya ialah agar dapat mengurangkan beban mereka. Jadi kita dapat mengurangkan beban ibu bapa sebab dapat tolong sepanjang tempoh PKP ni. Kalau masa bukan PKP, kita tak ada di rumah, ibu bapa kita tak ada di rumah. Jadi bila semua ada, semua buat, jadi kerja jadi ringan, jadi dapat meringankan kerja mereka dan kita pun secara tak langsung dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga. Okey, cukup untuk huraian isi yang ketiga tu. Okey, seterusnya aktiviti sepanjang tu lagi iaitu tadi dah menolong bapa. Isi yang kedua ialah dalam aspek pembelajaran. Kamu kata walaupun kamu berada dalam tempoh PKP, kamu tidak lalai atau lupa tentang pelajaran. Okey, guru-guru juga telah melakukan aktiviti PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran melalui pembelajaran atas talian ataupun online bahasa Inggeris, pembelajaran atas talian. Okey, kamu selalu mengikuti pelajaran secara Google Meet ke, Google Hangout ke, macam-macam yang boleh jumpa cikgu cakap, nak tanya soalan ataupun boleh macam cikgu buat ni, tayangan video ke, ataupun orang yang nak tanya cepat, nak tahu cepat, boleh guna WhatsApp ke, Telegram ke, semua boleh. Jadi kamu ceritalah. Jadi jangan cara ini maksudnya walaupun berkurung di rumah, kamu tetap mendapat ilmu pengetahuan. Jadi selain dapat menambah ilmu pengetahuan, kamu tidak lupa pelajaran yang telah
diajar sebelum ini. Okey, dah masuk aktiviti yang kedua. Sekarang akan masuk aktiviti yang ketiga. Apa aktiviti yang ketiga? Okey, macam cikgu sendiri. Kadang-kadang masa sekolah, cikgu sibuk. Satgi ada kerja sekolah, kena pergi sekolah. Satgi kena pergi latihan petang kan. Kadang-kadang penat balik. Tidur baring macam tu je, letih. Kadang-kadang buat kelas, tuition ke apa benda ke, nak tolong anak murid juga. Okey, kadang-kadang masa banyak benda yang kita minat, kita tak boleh buat. Iaitu hobi kita. Jadi bila masa PKP ni kamu kata, hobi kamu yang tertunda sebelum ni dapat dilakukan. Contoh apa hobi kamu? Contoh kamu kata hobi kamu ialah melukis. Kamu tangan yang kreatif, pandai melukis. Jadi bila masa PKP ni kamu gunakan masa yang terluang untuk melukis. Orang melukis ni untung sebab hasil lukisan mereka boleh jual. Jadi di sini kamu dapat menambah pendapatan hasil jualan daripada hobi kamu tersebut. Ada setengah orang dia tak melukis tapi dia buat kek. Kek tersebut sedap, dia jual. Silat-silat ada jenama dia pula dalam tempoh PKP ni kerana dia buat kek. Boleh jelas? Okey, dah jadi berapa dah tadi? 3. Yang keempat, pada masa PKP ni apa kamu buat lagi? Cikgu dah bagi 3 dah. Yang keempat kamu tolong cari sendirilah. Okey, bagi yang apa-apalah. Jadi maksudnya di situ satu perenggan tu kamu buat satu perenggan surat, 2 isi tu, uraian tu. Jadi adalah 4 aktiviti. 3 aktiviti pun saya rasa dah cukup dah. Kalau nak bagi sedap lagi, buatlah 4 aktiviti. Lepas tu masuklah penutup. Jangan terus bila dah okey, saya melakukan aktiviti pun terus sanda tangan. Amboi. Kita nak balik rumah orang pun kita salam minta diri dulu. Macam itulah surat. Okey, kita kata okey, sampai di sini dahulu yang dapat saya ceritakan tentang aktiviti yang saya lakukan sepanjang tempoh PKP. Okey, saya harap saudari juga sudi bercerita tentang aktiviti yang saudari lakukan. Okey, lepas tu minta maaf jika ada terkasar bahasa dan jangan lupa sekian, terima kasih. Baik, itu antara cara nak menulis surat kiriman tidak rasmi. Okey, surat kiriman tidak rasmi itu adalah format. Kalau karangan tentang cerita tu kamu tulis biasa je. Jadi jangan lupa tentang format yang cikgu telah cakap tadi, iaitu ada apa? Alamat, tarikh, kata penghadapan, kata panggilan, tanya khabar, beritahu tujuan dan masuklah isi. Dan akhir sekali penutup serta perlu ada tanda tangan dan nama siapa yang menulis. Dan untuk alamat ni cikgu dah kata buat 4 ni senang. Untuk pertama, nombor rumah dengan lorong, taman, okey, postcode dengan negeri, postcode dengan bandar dan negeri. Okey. Itu jangan tarikh tu jangan tulis 8.4 macam tu, tak mau. Tulis bulan April. Macam tu. Okey, jelas. Cikgu rasa tak ada masalah. Kamu dah faham semua tentang surat ni. Jadi boleh buat. Jadi saya harap kamu guna buku panjang, penulisan C atau buku yang sesuai untuk tulis karangan tersebut. Okey, itu saja. Dan setelah siap, boleh hantar gambar dalam grup ke apa ke, hantar kepada saya untuk saya cek. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.